Mak. Jangan lupa hujan. Saya call Zainal dia tak angkat. Saya takut, bos. Datuk Jamil bagi tempoh dekat kau sampai pukul 8 malam ni. Kalau Abang Am sayang Coki, pergi kerja. Abang ambil jugalah kerja tu. Acau akak dan Sarah dah boleh bagi kereta. Kau jangan apa-apakan anak aku. Buat dekat aku. Anak tengok mak mati. Mak aku, adik aku. Jangan sentuh. Bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Dan pada kali ini kita akan berbicara dalam sembang filem mengenai filem Petaka terbitan Aris Zahari Production. Dan untuk berbicara tentang filem tersebut, pada kali ini kita akan menampilkan orang-orang ataupun backbone mereka yang merupakan orang kuat di sebalik penerbitan filem Petaka yang diterbitkan oleh Aris Zahari Production yang kini telah pun ditayangkan. Untuk kita berbicara tentang filem Petaka ini, bersama di studio, perkenalkan Aris Zahari. Ya, seorang producer yang begitu prolific. Dan di ujung sana, perkenalkan seorang sutradara ataupun director, Azhari Zain atau dikenali sebagai Zain. Selamat datang ke studio. Dan Sing Momon Cilik Niko, Coki ataupun namanya adalah Muhammad Danish Daniel. Selamat datang ke studio semua. Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih. Okey, kita oleh kerana kerancakan industri filem di Malaysia seperti mana yang kita tahu, kebanyakan di zaman era pandemik COVID-19 ini agak sedikit menghadapi kesuraman. Dan secara jujurnya di Malaysia ini kalau kita lihat sebahagian daripada produser-produser filem hampir juga orang kata ni menemui kekecewaan akibat daripada kesuraman yang dihadapi oleh pihak pemain industri untuk kita sajikan kepada para penonton. Jadi kita akan terus kepada Aris Zahari. Aris, sebenarnya dalam tempoh COVID ini sebenarnya apa sebenarnya cagaran Aris untuk menampilkan Petaka ini kepada khalayak penonton? Apakah cagaran ni? Caranya lah. Cara dia. Cara dia dengan cara kita mencari satu cerita atau kita, yang penting ada konten yang kita nak sampaikan kepada masyarakat lah. Habis kita dapat konten tersebut, so kita tengok dengan apa yang berlaku dengan keadaan semasa, dengan isu-isu semasa, jadi kita dapat idea untuk buat satu cerita lah yang bertajuk Petaka tersebut lah. Dan kena dengan isu-isu semasa, jadi dengan itu kami melahirkan naskah tersebut untuk ditonton oleh masyarakat. Okey, kalau bercerita tentang modal, apabila cerita tentang filem tentu akan terkait dengan modal. Sebenarnya kurang lebih lah berapa sebenarnya yang telah pun pihak produksi habiskan untuk menyajikan hadiah hebat ini kepada khalayak? Okey, untuk Petaka ni sebenarnya modal tak tinggi sangat because of kita target bukannya untuk filem yang ditayangkan di panggung wayang di wayang lebar. Ya. Jadi ini adalah untuk special untuk extra atau special untuk OTT punya platform. Platform. Jadi bila kita pergi kepada platform OTT tu mungkin kita ada bajet dia kita increase lebih tinggi daripada tele-tele biasa yang ditayangkan dekat channel-channel lain lah. Ya, saya. So anggaran termasuk dengan promotion about dalam dekat 300,000 jugalah. 300,000. Okey, Zack ataupun Encik Azhari Zain, seorang sutradara dan beliau juga merupakan seorang tokoh akademia di FITA ataupun UiTM. Dan pelakon juga. Dan daripada kita lihat secara prolific, beliau merupakan seorang sutradara yang begitu tangguh kalau dalam bahasa Indonesianya. Okey, seperti mana yang kita tahu, Petaka ini menampilkan jalan cerita yang begitu menarik disebabkan mewujudkan orang kata latar cerita daripada seorang anak kampung yang menjaga orang tuanya dan akhir sekali bekerja dengan satu syarikat yang orang kata sembrono. Tahu-tahu mereka terlibat dengan keldai dadah dan sebagainya. Kalau isu tentang
penyalahgunaan ataupun penyeludupan ini bukan satu isu baru kita lihat Cik Zack ya. Tapi memandangkan kenapa Cik Zack berani untuk membawa latar cerita sama dan objek yang sama dalam filem Petaka ini. Terima kasih Datuk, terima kasih kerana mengundang kami ke studio dan saya pertama kali ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh penggemar-penggemar filem-filem Melayu dan yang menyokong filem Petaka, membeli The Astro First bukan sekali, berkali-kali. Ini masuk minggu kedua dan saya dan seluruh pasukan yang menghasilkan Petaka benar-benar mengucap syukur kepada Allah dan terima kasih kepada semua penonton-penonton kerana menyokong kami. Dan filem ini masih ditayangkan di Astro sehingga end of March, di hujung March. Jadi ayuh sama-sama kita sama-sama semarakkan industri dengan menonton filem-filem Melayu, khususnya Petaka yang masih ditayangkan. Dan sebetulnya saya dan pasukan-pasukan yang terlibat dalam Petaka, kegemaran kita ialah menghasilkan sebuah karya-karya drama berat, drama-drama masyarakat yang begitu menjadi sinonim kepada rujukan dan panduan yang boleh diambil iktibar oleh masyarakat. Jadi filem ini syarat dengan iktibar, syarat dengan rujukan yang boleh kita jadikan sebagai tauladan dan sempadan. Yang elok kita buat, yang tak elok kita jadikan sebagai panduan. Kerana itu kita tampilkan kisah bagaimana seorang remaja, seorang pemuda kampung yang kerjanya hanya di kampung, tidak pernah bekerja di luar dan terpaksa mengambil, kita panggil point of no return, satu keputusan yang besar dalam hidup dia, meninggalkan mak dia untuk bekerja di bandar sebagai runner, untuk mengambil dan menghantar barang di sempadan Thailand. Dan tanpa dia ketahui, sebenarnya dia terlibat dengan elemen-elemen yang berkait dengan penyeludupan dan dadah yang akhirnya membawa malapetaka kepada dirinya, kepada maknya, kepada adiknya, sehingga dia sendiri terpaksa menanggung petaka, dipenjarakan. Ini adalah satu kisah berat yang memang kita sampaikan dengan penuh letusan emosi, Datuk, yang dibawa oleh pelakon-pelakon, kombinasi antara pelakon yang berpengalaman dan pelakon baru. Contohnya Coki sendiri, ini adalah pertama kali peminat-peminat Coki Malaysia, Singapura dan Indonesia untuk menyaksikan Coki. Sebuah lakonan yang saya namakannya sebagai luar biasa, Datuk. Luar biasa. Kami sentiasa disajikan dengan persembahan yang lain dari yang lain oleh Coki sebab dia tak pernah berlakon, so kita tak ada expectation apakah yang bakal dia buat. Begitu juga dengan PU Azman, seorang lagi Insta famous ustaz, tetapi membawa sisi yang berbeza dalam lakonannya, membawa seorang keldai dadah dan kita pun tak ada apa-apa expectation dan dua-dua gandengan ini menghasilkan sebuah letusan emosi yang luar biasa dan menyentuh perasaan. Even kami sewaktu melakukan penggambaran di Kedah, kita sendiri teresak-esak di set, Datuk. Dan kombinasi ini disambut dengan Wan Maimunah, Orang lama. Nabila Huda, subhanallah. Ini adalah satu, dan Azman Ahmad sebagai hero yang orang kata orang tak kenal hero ni, tetapi lakonan jujur dan ikhlas Luar daripada sosok Azman ini menghasilkan sebuah letusan emosi yang begitu kuat. Ya, Ari nak sambung tadi. Yang tadi lah pasal Instagram tadi. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. Mari kita cuba. Jadi bahasanya akar serai, akar gaharu. Belum Ya, try, belum tahu. Belum try, belum tahu. Okey. Sebenarnya Coki, anda bertuah kerana bekerja di bawah produksi yang begitu mencipta nama di Malaysia selain daripada beberapa produksi lain. Dan seperti mana yang Cik Azhari sebutkan tadi, awak merupakan kata trial and error dalam istilahnya untuk menjadi seorang aktor dalam filem. Tapi apa yang menyebabkan awak bermotivasi untuk aku cuba, aku mesti boleh? Bagaimana? Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Ishdanian, teman. So, terima kasih untuk jemput saya di studio ni. Ya. So, bagi saya first bukan Abang Ari ni, Abang Azman Ahmad yang tiba-tiba DM saya di Instagram ajak untuk berlakon dalam cerita Petaka. Bagi saya first macam tak percaya. Adakah macam betul lah, selalunya kita tengok orang berlakon dekat TV apa semua. So, tiba-tiba kita pula yang nak berlakon kat dalam TV. Macam benda ni saya memang tak percaya. So bila saya setiap hari cek Azman Ahmad abang cek macam apa yang dia nak bagi, nak beri kepada saya. So macam saya rasa okey, ini peluang aku, rezeki aku. Kalau aku tak cuba, aku tak tahu kan. So saya cuba, saya jumpa dengan Abang Azman Ahmad and saya dah bersetuju dengan ayah saya apa semua. So Abang Azman Ahmad ambil saya masuk kelas lakonan dalam masa 2 bulan. 2 bulan sebelum cerita Petaka, and then
Terima kasih kepada Abang Ari juga yang sanggup beri peluang kepada saya. Ya. And Abang Zack ada ajar saya juga. Terima kasih. Itu sebenarnya kalau dulu pun kalau kita nak ambil satu Arabic verbs ataupun laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang lahir-lahir terus pandai. Jadi tidak ada orang yang popular terus popular. Pasti akan ada latar cerita dan plot yang tersendiri. Jadi Ari Zahari seperti mana yang kita tahu, mungkin penonton terutama di channel-channel popular di Malaysia melihat penerbitan ataupun produksi hasil karya Ari Zahari sering menyajikan produk-produk yang begitu bagus, orang kata untuk masyarakat. Jadi dalam petaka ini kalau disasarkan, bagaimana apa yang Ari sasarkan sebenarnya selain daripada kata jumlah tontonan yang meningkat sehingga end of March ini? Yang kita sasarkan yang kita nak sasarkan supaya penonton boleh menerima lah naskah ini sebagai satu motivasi kehidupan kepada masyarakat semua lah. Setiap keluarga dapat memberi kesan motivation untuk kata orang menghindarkan diri dari benda-benda yang tak baik. Iaitu macam dalam cerita yang kita kupaskan dalam naskah petaka ni adalah cerita tentang pasal keldai dadah, something like that, tentang penyeludupan dadah yang mana dengan cara tak langsung menerima suatu kerja itu yang tidak kata orang berfikir dengan lebih matang dan ambil saja, tak tahu apa benda yang nak tak tahu apa benda yang nak dilakukan. Akhirnya terjerat dan terjebak dalam situasi tersebut. Okey, penampilan pelakon-pelakon baru seperti mana yang Cik Zack sebut tadi merupakan satu cabaran kepada Cik Zack sendiri untuk membuat merging ataupun combinations dengan kata chemistry antara satu sama lain. Merupakan satu, kalau kita masuk di gelanggang ini sudah tidak ada masa untuk belajar dan sebagainya. Tapi satu percubaan yang agak berani yang Cik Zack ambil untuk membawa orang baru. Oleh kerana mungkin kita lihat di Malaysia ni mereka hanya mencari tycoon ataupun player-player yang begitu besar nama mereka. Kenapa yang Cik Zack melakukan perkara sedemikian? Sebenarnya saya sudah pun mendapat maklumat tentang Choki dan Piyu Azman daripada Ari Zahari, tentang bagaimana popularnya mereka ini, dan saya melihat TikTok dan persembahan mereka dalam Instagram dan meyakinkan saya bahawa kedua-dua insan ini mempunyai bakat yang luar biasa yang sudah selayaknya untuk go to the next level, iaitu menjadi bintang filem. Dan alhamdulillah saya siapkan latihan untuk Choki bersama dengan tim di Alustar selama 2 bulan. Piyu Azman sentiasa saya, walaupun dia sibuk dengan jadual ketatnya, saya sentiasa berjumpa dengan dia dalam tiap-tiap minggu untuk dia membawakan watak ini dan untuk kita asah, dan sampai di set kita masih teruskan dengan chemistry iaitu kolaborasi antara pemain lama dan pemain baru ini untuk sama-sama berganding dan menghasilkan sebuah letusan emosi yang kuat. Dan saya berani menyebutkan di sini bahawa Choki yang saya kenal sewaktu dalam sesi latihan tiba-tiba menjadi seorang insan yang berbeza. Kalau kita lihat pada babak-babak terakhir bila Choki menyaksikan kematian ibu kepada Syam yang dihumban daripada rumah lama 2 tingkat, rumah lama, rumah kampung. For those yang masih belum menyaksikan petaka, ayuh, masih belum ketinggalan, masih belum terlambat untuk beli di 480 caluran Astro First dan pilih petaka dan saksikan babak di mana ibu Azman iaitu lakonan Wan Maimunah dihumban jatuh daripada rumah tingkat 2. Dia buat sendiri stunt ini. Ya, mari kita tengok. Dia buat sendiri stunt ini. Wan Maimunah dicampak jatuh depan mata Choki dan akhirnya aksi ini, pembunuhan ini mencetus emosi yang kuat dan mengubah kerangka geografi budak ini sehingga menjadi seorang yang saya gelarkan sebagai monster, dan dia sanggup travel untuk membalas dendam kematian ibu ini terus ke sempadan mencari penjahat ataupun konco-konco yang menyebabkan kematian ini. Beautiful story, beautiful story Datuk. Saya ingin menggalakkan sekali lagi rakyat Malaysia, ayuh beli saluran 480 petaka hanya RM15. InsyaAllah anda boleh tengok for 48 hours. Anda akan lihat bagaimana budak yang comel ini tiba-tiba dicetuskan menjadi monster dalam filem petaka. Berlaku orang kata
swing ataupun shift karakter. Ya, betul. Okey. Okey, kita sekarang ni sedang bersama dengan Ari Zahari, merupakan seorang producer yang menerbitkan filem Petaka, dan juga Encik Azhari Zain merupakan seorang pengarah filem, dan beliau juga merupakan seorang pelakon, seorang tenaga akademik di UiTM, dan Muhammad Daniel. Sebenarnya saya nak kembali lagi kepada Zaid oleh kerana melihat cara sebagaimana seorang ahli akademik. Kita melihat ahli akademik di Malaysia, kebanyakan mereka ini hanya tahu mengajar, dan walaupun mereka ni keterlibatan mereka dalam dunia kata PNP lah di pusat pengajian tinggi, tetapi mereka tidak berani menghasilkan, hanya pandai mengajar saja tetapi tidak ada karya yang boleh dibanggakan sendiri. Kita tak mau sebutlah beberapa nama, tapi ini adalah kita bercerita tentang Petaka. Apa komen Zaid? Alhamdulillah Datuk, saya bersyukur kepada Allah dan guru-guru saya yang membimbing saya sejak dari tahun pertama saya di UiTM, iaitu Datuk Razak Muhyiddin. Dia adalah mentor, dia juga adalah guru, dia juga adalah sifu, dia juga adalah sahabat, dan dia juga adalah bos saya di UiTM, dekan di Fakulti Filem Teater Animasi. Dan saya bersama dengan I would say 98% tenaga yang bersama dengan saya sepanjang Petaka adalah alumni Fakulti Filem Teater Animasi. Ya. Dan ini merupakan satu kebanggaan. Kebanggaan bila saya membuktikan kepada guru-guru saya bahawa ilmu-ilmu yang diturunkan kepada saya dapat saya aplikasikan. Dan ilmu ini dapat saya share dengan anak-anak murid saya, dan sama-sama mereka pula mengajar saya di set dengan ilmu-ilmu yang baru. This is what we call transfer technology. Bukan cikgu yang pandai, tetapi anak-anak murid yang sudah pun explore, membawa kembali ilmu-ilmu baru, trend-trend baru kepada cikgu dia. Sebab itu saya rasa sangat-sangat bersyukur sumbang saran dia, dan saya terima kasih Ari, kepada pelajar. kita melihat kepada dalam keadaan kita sekarang ini berada dalam petaka COVID-19. Selain daripada filem Petaka yang disajikan setelah hampir 2 minggu, ya. Jadi bagaimana Ari begitu kelihatan berani dan yakin untuk tampilkan perkara ini dalam era pandemik? Dan saya kira mungkin penggambaran filem tersebut berlaku pada awal sebelum PKP awal tahun lepas, ataupun bila sebenarnya? Okey, penggambaran untuk filem Petaka ni kita buat selepas PKP yang pertama. Iaitu after 3 months kita close, kan? Bulan 6 kita start. Bulan 6 lah, bulan 3 kita kena PKP. After 3 months kita start dalam bulan 6 kita terbitkan Petaka ni. Tapi memanglah pada peringkat yang awal tu memang payah sikit lah nak shooting, because of terlampau banyak kita punya SOP yang kena ikut, kan. Dan banyak lokasi-lokasi yang kita nak masuk pun kadang-kadang payah nak masuk because of benda-benda tu lah. Tapi alhamdulillah dengan bantuan, dengan pertolongan, dengan kita punya daya usaha untuk mendapatkan sesuatu itu, kita berjaya jugalah menyiapkan filem Petaka ni, dan sedang ditayangkan di Astro First 480, di Astro On Demand, dan juga Enjoy, kan, boleh subscribe. Hanya RM15, RM15.90 untuk 48 hours. Okey, Choki, apabila anda sudah pun berada, orang kata setidak-tidaknya dalam kata ni latar belakang anda telah pun ada satu kata cetusan ataupun pencetus kepada nama anda, Muhammad Daniel aka Choki, seorang pelakon cilik dalam filem. Mungkin kerjaya ini akan menjadi satu penerus di masa hadapan, ataupun Choki berhajat juga untuk berada di platform lain, menjadikan bidang seni kreatif ini sebagai sisi kedua. Bagi pendapat saya, apabila kita dah ada rezeki, peluang dia dah buka, so kita go through saja apa yang dah ada. So kalau macam ada rezeki untuk berlakon, saya berlakon. Kalau tak ada rezeki untuk berlakon, saya akan cuba. And satu lagi, itu aplikasi yang memang saya start daripada untuk naik. TikTok ni untuk hiburan saja. So kalau ada rezeki berlakon, saya ambil. Kalau tak ada, tak apa. Nanti kita sama-sama lah. Okey. Sebenarnya Ari, saya lihat karya-karya yang dibawa oleh Ari, dalam istilahnya orang kata begitu grip, begitu mencengkam di mata para penonton Malaysia melihat produk Ari Zahari, karya Ari Zahari dengan menampilkan pelbagai director yang begitu rencam ataupun yang pelbagai. Jadi sebenarnya pada masa mendatang, adakah anda serik ataupun memang bercita-cita untuk menerbitkan filem lagi, atau hanya sekadar untuk hari ini adalah percubaan, kalau na'udzubillah
Sebaliknya mungkin okey setakat ini saja aku tumpukan drama TV sajalah. Bagaimana? Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang meminati karya-karya daripada Arizari Production. So mungkin tak serik sebab saya ada lagi 2 filem yang akan keluar lepas ni. Wah. Iaitu mungkin dalam masa 1 bulan atau 2 bulan ni saya akan keluar satu lagi filem untuk channel OTT iaitu Hutang 2D. Hutang 2D. Wah, Hutang yang 2D. dilakonkan oleh Flow 88, satu kumpulan. Kita ada Baby Shima, kita ada Choki lagi. Kita ada Datuk Fauzi Ahmad Daud, OG. Okey. Kita ada Black. Okey. Dan ramai lagi pelakon-pelakon lain dalam Hutang 2D. Dan lepas tu saya ada lagi satu filem paling besar iaitu filem Coast Guard. Coast Guard. Oh, itulah. Lepas sini kita masih lagi dah final dah semua tapi disebabkan oleh keadaan kan sekarang problem pawagam kan tak boleh disiarkan. Itu adalah untuk pawagam lah because of bajet dia yang besar kan. Jadi kita kena tunggu pawagam settle dulu semua. InsyaAllah kita akan tayangkan. So ada 2 filem dan saya ada perancangan lain dalam tahun ini juga kita ada about 3 lagi filem untuk OTT kita akan buat. InsyaAllah tak serik kot. Okey, tak serik. Sebab orang seni dia akan terus berkarya untuk menyajikan kata ni vitamin-vitamin yang bermanfaat kepada masyarakat. Okey, sebagai penutupnya mungkin The Nation Spoon Choki Ari mewakilinya kita serah kepada Tuan Sutradara Cik Azhari Zain untuk kita kompilkan pertemuan kita pada malam ini tentang filem Petaka dan 2 lagi itu harap beri sokongan kepada Arizari Production. Okey, silakan. InsyaAllah, terima kasih Datuk. Dan saya dengan rendah diri mengambil kesempatan menyeru seluruh rakyat Malaysia, penggemar filem-filem Malaysia agar dapat menyokong filem Petaka. Masih lagi ditayangkan di Astro First saluran 480 dan boleh diikuti di Astro Go, Astro On Demand dan Astro Enjoy. Dan saksikan lakonan ikhlas dan lakonan luar biasa daripada Choki, Piyu Azman, Azman Ahmad, Nabila Huda, Wan Maimunah yang lama tidak muncul di kaca TV dan sama-sama kita saksikan filem ini. Moga-moga dia membawa manfaat kepada masyarakat. Bukan masalah kita kira untung atau rugi sebuah filem Ustaz Datuk, tetapi yang kita ingin melihat value-nya lah bagaimana filem ini akan memberi kesan kepada masyarakat yang akan menyaksikan melihatnya Sajian mesejnya. Ya, sajian mesejnya bertahun-tahun. Terima kasih kepada Arizari. Lagi satu. Yang pasal ada yang suka, ada yang tak suka itu depend on penonton lah. Ya. Kita banyak lihat komen-komen dalam social media. Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang kata kenapa Choki berlakon macam ni, kenapa Piyu Azman berlakon macam ni. Bagi saya itu adalah pandangan peribadi masing-masing. Apapun kita belajar untuk celebrate bakat dan minat masing-masing dan pastinya perbezaan pendapat itu kita letakkan sebagai satu matlamat untuk kita perbaiki diri kita. Itu saja. Okey, kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Ya. Al-kamal lillahi wahdah. Kesempurnaan hanya pada Allah. Jadi orang berkarya itu contoh dalam lukisan subjek abstrak. Mungkin bagi orang yang tak faham abstrak, mungkin kata ini sampah. Tapi sebenarnya tidak mungkin Ari Zahari dan juga Azhari Zain akan menyajikan sampah kepada masyarakat. Pastinya mungkin kalau mereka yang tak makan budu jangan kata cincaluk tidak bagus. Kalau cincaluk bagus jangan kata budu tidak bagus dan orang KL jangan kata sambal belacan bagus, budu dan cincaluk tidak bagus. Yang pasti sokonglah karya tempatan, anak seni tempatan untuk memajukan seni untuk Malaysia. Jumpa lagi Sembang Filem Ari Zahari. Subscribe.